Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan belajar cara membina soalan menggunakan Google Form. Okey, soalan objektif pilihan A, B, C, D. Okey, kalau dalam peperiksaan sebenarnya kertas satu lah. Okey, yang mudah, yang murid-murid boleh jawab di rumah menggunakan handphone dan sebagainya untuk kegunaan guru-guru. Okey, Google Form ni mudah. Bila murid jawab, kita boleh terus dapat markah. Okay, baik, kita akan tengok step by step. Baik, bila kita buka browser Google Chrome ni, okay, cikgu boleh type form. Okay, jadi di sini ada Google Form. Klik Google Form. Dia ada personal dan business. Kita tekan personal lah. Okay, dia akan ada macam ni. Di sini ada, kalau cikgu pernah buat, dia akan ada lah yang lama dan sebagainya. Okay, baik. Cara untuk buat soalan, kita guna blank lah. Senang cerita. Dia ada banyak dia punya ni. Tapi untuk kita punya soalan ni mudah sikit. Jadi kita gunakan blank saja daripada kosong. Senang. Okey. Dekat sini dia ada untitled form. Cikgu-cikgu boleh tulis tajuk soalan cikgu. Contoh macam saya sains lah. Okey, sains tahun 6 kertas 1. Okey, form description. Jawab semua soalan. Okey. Sini pun cikgu, dia akan automatik ubah. Jadi cikgu isi di sini, bila cikgu isi di sini, dekat sini pun dia automatik ubah. Okey. Jadi bila kita jawab Google Form ni, selalunya kita akan minta nama lah, nama murid. Jadi untuk soalan pertama, bila cikgu tekan dekat sini, okey, dia akan ada nama penuh. Contohlah nama penuh. Okey, kalau bahasa Inggeris nak pakai name pun boleh, ikut pilihan cikgu lah. Okey, nama penuh kita pilih short answer. Okey, required ni dia bermaksud wajib. Kalau budak tak jawab, dia tidak boleh ke soalan yang seterusnya ataupun dia tak boleh submit. Okey, jadi kita tekan required. Required ni wajib lah, dia wajib untuk jawab. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada tambah soalan. Lepas dah ada nama, kita pun mesti nak tahu kelas kan. Jadi kita tambah kelas pun sama juga, short answer required. Okey. Baik, sebelum kita pergi ke lebih lanjut, untuk buat quiz, kita perlu set dia kepada quiz. Okey. Yang ini adalah restrict to use of Ministry of Education Malaysia and its trusted organisation. Yang ini kalau kita set yang ni bermaksud hanya akaun Google MOE saja yang boleh jawab. Jadi kalau kita nak budak tu jawab menggunakan Google Classroom, akaun Google Classroom masing-masing, portal delima tu, kita kena on yang ni. Jadi kalau dia gunakan ID orang lain, tidak boleh. Okay. Untuk quizzes, kita make this a quiz. Bila ada make this a quiz, barulah dia ada grade. Dan dia boleh ada auto grade. Okay. Lock mode on Chromebook ni maksud kata bila budak buka tab untuk jawab soalan Google Form ni, kalau kita tekan turn on lock mode ni, dia tidak boleh jawab soalan ini apabila ada buka multi-tab. Multi-tab ni bila browser ni ada beberapa tab yang dibuka. Jadi dia tak boleh buka. Jadi terpulang pada cikgu, cikgu nak on ke tidak, terpulang. Okey, jadi kita save. Baik. Sekarang ada nama penuh dan ada kelas. Okey, saya suka untuk buat mengikut partition. Kita buat sikit-sikit. Contoh macam soalan exam lah. Muka surat pertama, dia ada nama penuh dan kelas. Muka surat lepas tu, muka surat seterusnya dan muka surat seterusnya. Okay. Kenapa saya buat macam tu? Sebab bila melibatkan soalan yang ada gambar raja, okay, kita tidak boleh buat terlalu banyak soalan dalam satu muka surat. Jadi bila budak tu guna handphone dan sebagainya, waktu untuk loading gambar tu terlalu lama. Jadi kita buat page by page, section by section. Contohnya section 1 5 soalan saja. Okay, section 2 5 lagi.
section 3, 5 lagi sampai seterusnya 40 soalan. Okey, nanti kita akan go through waktu kita ni. Okey, baik. Selepas kita buat nama penuh dan kelas, untuk kita jadikan dia ni sebagai satu section, kita tekan add section. So dia ada section 2. Section 2 ni nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Okey. Ataupun kita nak tulis jawab semua soalan. Okey. Okey. Tekan tambah. Ini adalah soalan yang pertama. Soalan yang cara untuk buat senang saja. Okey, macam saya ni, saya ada soalan yang macam ni. Okey. Jadi macam mana saya nak pindahkan soalan macam ni, convert kepada Google. Okey. Yang pertama, saya copy. Okey. Okey. Betul kan kalau ada kesalahan ejaan? Okey, baik. Mudahnya guna Google Chrome, guna Google Form ni adalah bila kita dapat soalan ABC macam ni, kita copy. Bila kita paste di option 1 ni, dia automatik akan asingkan jawapan A, B, C, D itu mengikut pilihan jawapan. Jadi kita buanglah pilihan B. Okey. Okey. So, kita dah ada satu soalan yang lengkap. Senang kan? Jadi untuk kita mudahkan kita punya grading nanti, kita masuk answer key. Contohnya bagaimanakah untuk membuang bahan puja dengan betul, buang singki, buang longkang, buang telur sampah, bakar bahan puja. Jadi kita tekan answer key ni. Bila answer key ni, kita boleh letak pilih jawapan yang betul. Okey. Contohnya buang ke dalam bakul sampah. Ini pilihan jawapan yang betul. Ini point. Satu soalan ni berapa markah? Kalau satu, kita pilih satu. Terpulang kepada cikgu. Pulang kepada subjek. Okey. Add answer feedback ni adalah bila budak jawab apa yang kita nak naikkan feedbacknya. Contohnya, kalau jawab salah, kita masukkan sila cuba lagi. Okey. Jawapan anda salah. Sila cuba lagi. Untuk jawapan yang betul, tahniah. Save. Macam tu. Okey, done. Jadi bila budak jawab soalan, dia akan jadi macam ni. Okey. Ini soalan yang pertama, selesai. Kita tambah soalan lagi. Pun kita ulang perkara yang sama. Okey. Kalau ada gambar rajah, macam mana kita nak tambah masuk ke dalam tu? Ini pun tak ada masalah. Okey. Kita cuma guna copy paste saja. Cikgu-cikgu boleh zoom macam ni. Okey. Kemudian saya suka gunakan snip lah. Okey. Shortkey dia adalah logo Windows Shift S. Jadi cikgu pegang ni, cikgu select ini saja. Ini cara yang kedua lah. Okay, dia naik sini, cikgu select. Okay, dah ada gambar yang cikgu nak guna, cikgu tekan save. Masuklah di mana-mana saja, pun boleh desktop ke apa ke. Okay, seperti desktop saja, senang. Okay, jadi cikgu tak nak type soalan, cikgu nak guna gambar. Jadi di sebelah kanan ni ada logo gambar. Cikgu klik sini. Okay, cikgu upload. Cikgu nak drag file tadi pun boleh, tak ada masalah. Okay, browse. Macam saya suka browse, saya ambil desktop. Gambar saya tadi yang ini. Okay.
Nah, sekarang kita dah ada soalan. Sama. Kita cuma tambah jawapan je dah. Jadi kita copy tempat jawapan tadi. Sama macam awal tadi. Okey. Letak di option 1 ni. Paste. Pada. Okey. Kita delete tak apa. Kita copy lagi. Sama, nak buat satu-satu pun boleh, nak buat terus banyak pun boleh, pun tak ada masalah. Okey. Bila dah ada macam ni, kita ambil required answer key. Okey, sama juga, satu point, 4 sorok bawah kanan untuk ni. Okey. Ataupun di bawah. Okey. Dan okey, bila cikgu dah jawab soalan ni, cikgu nak tahu macam mana budak-budak ni nak tengok soalan tu nanti cantik ke tidak. Kita nak tengok hasil kerja kita yang kita buat ni sesuai ke tidak. Jadi cikgu boleh pergi ke lambang mata ni, preview ni, dan cikgu klik kat situ. Dia akan keluar macam mana view yang murid-murid cikgu-cikgu akan nampak. Okey, jadi page yang pertama ni adalah nama penuh. Jadi cikgu tulis sajalah nama Farhan, kelas 6 Diamond. Okey. Next. Soalan. Submit. Okey. Jadi bila cikgu ada perubahan, contoh di kelas ni cikgu tak nak guna murid type. Cikgu nak buat drop down list. Okey. Jadi cikgu tulis kat sini, tepi sini, dia ada pilihan bentuk soalan. Jadi kita buat drop down. Jadi kita boleh buat pilihan. Okay. Jadi kita preview. Sekarang kelas dah jadi drop down. Murid pilih saja. Murid hanya perlu type nama dan kelas sama. Okay, penting lah cikgu, nama kelas dieja dengan betul sebab bila dalam bentuk Google Form nanti, keputusan nanti, senang untuk kita asingkan budak mengikut kelas. Kalau ejaan tak sama ataupun ada budak yang tulis 6D, ada yang tulis 6 diamond, jadi susah untuk kita asingkan budak-budak tu dalam bentuk Excel. Okay, baik. Itu saja untuk kali ini, kaedah tutorial membuat kertas soalan kertas satu yang paling mudah. Cikgu-cikgu boleh cuba buat waktu PKPB ke PKPD ke dan sebagainya. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih.